Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan dengan bacaan surah Kahfi daripada 10 ayat yang terakhir, bermula daripada ayat yang ke-99. Muka surat 304. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, barisan Imam, barisan Bilal, AJK Masjid Darul Akmal dan seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, insya-Allah kita menyambung kembali perbincangan kita daripada buku yang membincangkan tentang rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Asam Garam rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk kepada topik yang ke-12. Hadis yang bab yang ke-12, asam garam yang ke-12,
iaitu apabila Aisyah mengumpat, maka Rasulullah menegur. Hadisnya an Aisyah qalat qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasbuka min Safiyata kadza wa kadza qala ghairu musaddadin ta'ni qasirah faqala laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu qalat wa hakaitu lahu insanan faqala ma uhibbu anni hakaitu insanan wa anna li kadza wa kadza. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah berkata kepada Nabi, hasbuka min Safiyata kadza wa kadza. Cukuplah Safiyah tu bagi engkau sekian dan sekian. Dia ada cakap sesuatu tentang Safiyah, iaitu dia menyebutkan bahawa Safiyah ni orangnya qasirah, orang yang pendek. Dia, kita panggil apa nama? Zaman sekarang ni body shaming. Permainkan ketinggian dia ke, ataupun mungkin berat badan ke, pipi dia besar ke apa ke, pinggang dia besar ke apa kan. Jadi Aisyah pada waktu tu dia sebut pasal Safiyah ni salah seorang daripada isteri Nabi. Dia ni seorang Yahudi. Isteri Nabi ada yang Yahudi. Inilah Safiyah binti Huyai. Jadi Safiyah kata Aisyah, cukuplah Safiyah untuk kau ni. Cukuplah dia ni pendek je. Dia sebut macam tu lah. Sebut tentang Safiyah. Lalu kata baginda, Nabi sebut apa? Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajat. Sesungguhnya engkau telah mengucapkan satu perkataan yang sekiranya dicampurkan dengan air laut, maka air laut tu jadi tawar. Maksudnya apa? Nabi kata, maksudnya macam ni. Kalau perkataan yang Aisyah sebut ni, kalaulah dicampurkan dengan air laut tu warnanya berubah. Macam itulah maksudnya berubahnya sifat laut tu. Maksudnya besarnya dosa yang disebutkan apabila sebut tentang badan seseorang. Qalat, lalu Aisyah berkata lagi, wa hakaitu lahu insanan. Aku juga pernah menceritakan tentang orang lain kepada baginda. Lalu baginda berkata, ma uhibbu anni hakaitu insanan wa anna li kadza wa kadza. Rasulullah kata apa? Aku tidak menceritakan tentang orang lain meskipun aku boleh dapat begini dan begini. Walaupun aku ada dapat sesuatu, kalau aku sebut mungkin puas hati ke, ataupun yalah, kadang-kadang orang ni bila body shaming, kita cerita keburukan orang lain, apa yang orang tu dapat? Biasa tak dapat apa-apa, cuma ada dapat satu bentuk kepuasan. Rasa puas dapat mengumpat orang. Rasa puas dapat mengata orang lain. Nganuk orang, ia satu kepuasan bagi dirinya kadang-kadang. Jadi perkara ini Nabi SAW larang. Dan Aisyah yang kena tegur tentang perkara ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Okey. Salah satu daripada sisi negatif internet sekarang ni ialah yang kita lihat, terlalu banyak orang upload gambar dan upload cerita dan sebagainya. Dan gambar kita lah, gambar diri sendiri, apa semua benda kita upload kan. Lalu akan adalah orang yang tak puas hati ke, mungkin kadang-kadang dia tak ada masalah pun, tapi disebabkan dia ada sesuatu dia tak puas hati orang tu, maka dia pun sebutlah, orang ni gemuk lah, kena pipinya dekat pinggang lah. Nak sebut pinggang dia besar ke apa kan, macam-macam lah dia sebut benda-benda yang menyakitkan hati. Bentuk body shaming. Ataupun dia mengolok-olokkan fizikal seseorang daripada segi kekurangan, mungkin cacat tubuh badannya ke, ataupun ada kekurangan anggota ke, adalah sesuatu lalu diperlekehkan perkara tersebut. Kadang-kadang orang melakukan body shaming ni dalam keadaan dia cuma bergurau je. Kan? Kadang-kadang dia melakukan tu hanyalah untuk macam kita sebut sekadar berbual aja. Tiada macam bukanlah benar-benar nganok. Cuma macam main-main aja, macam tu, gurau aja. Kan? Dia kata macam tu. Apa hukumnya melakukan perkara tersebut? Hukumnya haram. Jelas perkara ini haram di dalam Islam. Contohnya pernah berlaku pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Waktu Abdullah bin Mas'ud ni dia panjat pokok, dia nak ambil
ranting untuk dijadikan kayu siwak. Untuk, bersihkan gigi. Lalu waktu tu ada angin, tiup dan kemudian tersingkaplah dia punya jubah dia tu ataupun kain yang dia pakai. Nampaklah dia punya betis dia kecil, kurus saja. Lalu para sahabat pun ketawa melihat betis Abdullah bin Mas'ud. Lalu Rasulullah kata apa? Mimma tadhakun. Kenapa kalian ketawa ni? Kenapa kamu ketawa? Maka para sahabat jawab, wahai Nabi Allah, sebab dua betis dia ni kurus. Betis dia kecil sangat. Tengok. Kan kadang-kadang kita gurau. Ish. Kecilnya kaki. Tak jatuh ke tu? Jalan-jalan tak jatuh ke kan? Kadang-kadang kita saja je bergurau dengan kawan ke apa kan? Tapi menyebut tentang perihal badan dia. Maka Nabi SAW kata apa? Wallazi nafsi biyadi lahuma athqala fil mizan min Uhud. Demi zat yang jiwaku berada pada tangannya, sesungguhnya kedua betis tu lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud. Yang dipermainkan tadi tu, Abdullah bin Mas'ud tu, adalah orang yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ni menunjukkan bahawa tak boleh kita mengolok-olokkan ataupun menghina fizikal seseorang. Perkara itu adalah haram. Dan para sahabat padahal dia tak sebutkan tentang, dia tak olokkan pun, dia cuma ketawa aja. Ketawa tengok kaki. Itu pun Nabi tegur. Nabi kata, kenapa nak ketawa? Nabi menghalang perkara tersebut. Dan macam dalam hadis yang kita sebutkan tadi, Safiyah sebut, Aisyah sebut Safiyah pendek. Maka perkara itu pun Nabi tegur. Kau sebut satu perkataan yang kalau dicampur dengan air laut, nescaya akan mengubah air laut tu. Sebab dia sangat-sangat kotor dan berbau. Maksudnya macam tu. Jadinya tuan-tuan, sekiranya kita menyebut tentang fizikal seseorang, walaupun kita tak sebut namanya, tapi diketahui siapa, maka itu pun tak boleh juga. Kan? Kita sebut, alah, tu yang paling gemuk dekat dalam ni. Kadang-kadang kan kita saja je nak main-main tentang perkara tersebut, maka tak dibenarkan juga. Tak boleh untuk kita permainkan badan seseorang, ketinggian dia ke, dia punya rendah ke, gemuk ke, ataupun mata dia tak ada sebelah ke apa semua, maka tak dibenarkan. Contohnya, meniru gaya bercakap orang yang gagap. Kan setengah orang kan gagap kan? Kita pun permainkan lagi. Ini antara perkara yang sangat-sangat tidak dibenarkan. Contoh Aisyah radhiyallahu anha, sebut dalam hadis yang sama juga, bila Aisyah kata wa hakaitu lahu insanan, aku pernah meniru-niru, menyebut-nyebut tentang kekurangan ataupun kecacatan seseorang pada Nabi. Nabi kata aku tak suka buat benda tu. Jadi walaupun kita cuma nak impression lagi, doing impression, kita buat nak tunjukkan orang macam mana dia ni macam tu kan, cakap dia mungkin dalam keadaan ada kekurangan ataupun gagap ke apa semua, maka itu pun tak dibenarkan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mengolok-olokkan dan menghina orang lain. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Allah kata dalam surah Al-Hujurat, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum itu mengolok-olokkan satu kaum. Boleh jadi mereka yang diperolokkan itu lebih baik daripada yang mengolok-olokkan mereka. Dan janganlah ada perempuan-perempuan yang memperolok-olokkan perempuan yang lain. Kerana boleh jadi perempuan-perempuan yang diperolokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu saling mencela, janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelaran yang buruk. Ini satu lagi. Kadang-kadang berlaku, kita panggil nama-nama yang tak elok kan, dalam time sekolah kah, ataupun macam panggil nama pelik-pelik lah. Panggil nama babun. Saya dulu ada. Zaman sekolah dulu, ada kawan dipanggil babun. Tak tahu nah apa benda, tak senior bagi nama macam tu. Dah lekat tuan-tuan. Sampai tingkatan 5, orang panggil dia bun lagi. Disebabkan daripada babun tu. Yang seorang ni ada tahi lalat.
besar dekat sini. Kan? Orang panggil dia kutil. Pada benda tu bukan kutil pun, tai lalat kan? Tapi panggil dia kutil. Sebab apa? Ada tai lalat besar. Habis panggil kutil. Lama sampai. Dan benda tu sebenarnya padahal mengganggu dia. Dan akhirnya bila dia dah kerja kan, dia buat pembedahan. Buang benda tu. Tapi bayangkan betapa besarnya dosa kita yang duk memanggil-manggil nama-nama buruk kepada rakan-rakan. Dengan nama yang mereka tak suka kena panggil tu. Dan Allah kata, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah kamu beriman. Dan barang siapa yang tak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Maka, walaupun kita melakukan sesuatu tu hanya kerana nak bergurau-gurau, tetapi apabila orang yang diolok-olokkan tu rasa tak selesa dengan gurauan tersebut, maka hal ini dilarang di dalam agama. Jangan memperolok-olokkan orang lain. Nabi SAW ada menyebutkan tentang la ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jaddan. Tidak boleh seseorang tu mengambil barang saudaranya baik dalam keadaan bergurau ataupun dalam keadaan sungguh-sungguh nak mengambil. Maka gurau-gurau macam tu pun Nabi tak benarkan. Saja-saja sembunyikan. Kita kata prank zaman sekarang prank. Itu tak ada dalam Islam. Prank tak dibenarkan dalam Islam. Apa lagi hadis yang Nabi sebut, la yahillu li muslimin ay yurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang Islam menakut-nakutkan saudara Islamnya yang lain. Kita buat prank call, cakap kereta tuan kena towing lah apa semua kan, panggilan hangit apa semua tu. Itu pun tak dibenarkan dalam Islam. Okey. Jadi ini antara perkara yang kita ingat. Lalu Aisyah kata, aku tak buat lagi dah selepas daripada tu. Okey, kenapa Aisyah melakukan sedemikian? Kenapa dia kata Sofiyah ni pendek? Tidak lain hanyalah kerana kadang-kadang cemburu. Disebabkan biasalah. Tak, kita kebencian kepada seorang tu bukan disebabkan dia pendek. Benci itu disebabkan adalah benda yang dia tak puas hati dengan seseorang. Jadi dia jealous dengan Sofiyah tu. Sofiyah ni memang orang yang cantik. Jadi Aisyah biasa memang ada waktunya dia akan cemburu, lalu dia menyebutkan perkara-perkara yang sedemikian. Tapi kalau tuan-tuan perasan kan, banyak kita sebut hadis tentang Aisyah. Dan banyak sebenarnya kita sebut tentang kekurangan-kekurangan Aisyah. Tapi Aisyah juga yang riwayatkan perkara tersebut. Maka dia cerita pada orang, masalah aku dulu macam ini, Nabi tegur. Jadi ni, kita tengok macam mana para sahabat Nabi mereka tak menyembunyikan hadis daripada Nabi SAW, walaupun benda tu nampak macam ada menunjukkan kekurangan orang yang menceritakan tu. Okey, itu yang pertama. Kita boleh lihat macam mana Aisyah ni ada waktunya dia syak kepada Nabi. Dia macam disebabkan sifat cemburu juga. Dalam hadis yang seterusnya, Aisyah sebut, an Aisyah qalat, iftaqadtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata lailah, fa dhanantu annahu dhahaba ila ba'di nisa'ih, fatahassastu, thumma raja'tu fa idha huwa raki'un aw sajid, yaqulu subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant. Faqultu bi abi anta wa ummi inni la fi sya'nin wa innaka la fi akhar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah satu malam aku tercari-cari Nabi. Pada waktu tu Nabi sedang berada pada giliran Aisyah. Jadi kata Aisyah, aku menyangka dia ni pergi menemui isteri-isterinya yang lain, mana-mana isteri yang lain. Dan aku pun pergi cari. Kemudian bila aku kembali, aku mendapati baginda sedang rukuk ataupun sujud. Kemudian waktu itu Nabi sedang membaca subhanaka wa bihamdik la ilaha illa ant. Waktu tengah sujud ataupun rukuk tu, Nabi sedang membaca bacaan Maha suci-Mu ya Allah dan segala pujian bagimu, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Maka aku pun berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Sesungguhnya ketika aku berada dalam satu keadaan,
iaitu dalam keadaan rasa jealous, rasa cemburu, sedangkan engkau berada pada keadaan yang lain, iaitu Nabi sedang solat. Dia menyangka Nabi ni pergi jumpa perempuan lain. Tapi rupanya Nabi sedang solat dan dia je sebenarnya yang sedang jealous. Jadi ini adalah disebabkan cemburu. Maka disebabkan cemburu jugalah tadi Aisyah melakukan mengumpat tadi. Umpatan. Apa hukum mengumpat dalam Islam, tuan-tuan? Perkara ni kita jelas. Mengumpat adalah termasuk dalam dosa besar. Termasuk dalam dosa besar. Yang kita sebut sebagai ghibah. Ghibah ni maksudnya kita membicarakan, kita menyebut tentang aib seseorang sedangkan dia tak ada kat depan kita. Kita sebut tentang keburukan seseorang tu pada orang lain. Dan orang tu tak ada pada waktu kita menyebut tu. Dan perkara yang kita sebut tu adalah benda yang kita tahu orang tu tak suka untuk kita cerita pada orang. Tentang kekurangan dia ke, tentang masalah dia ke, ataupun gaduh dia dengan isteri ke, dengan suami ke, kita cerita pada orang. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang ghibah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyaknya bersangka-sangka buruk. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah banyak bersangka-sangka. Dhann ni maknanya sangka-sangka, prasangka. Jauhilah prasangka. Jangan banyak melakukan prasangka. Kerana sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Disebabkan kita menyangka buruknya seseorang, maka kita sebut benda-benda macam tu, maka dia jadi dosa. Janganlah kamu tajassasu. Jangan melakukan tajassus. Janganlah kamu mengintip. Jangan mengintip orang. Dan janganlah kamu yaghtab ba'dukum. Jangan kamu melakukan ghibah, jangan mengumpat seorang kepada seorang yang lain. Adakah seorang daripada kamu suka untuk memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu berasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kata Asy-Syaukani dalam kitab tafsir dia, Allah memberi perumpamaan mengumpat ni dengan apa? Makan bangkai seseorang. Makan daging mayat seorang. Dosa dia. Menunjukkan dosa dia sangat besar. Kita tahu dah, daging manusia ni haram untuk dimakan. Tapi kehormatan dia pun dilarang untuk dilanggar. Maksudnya daripada segi maruahnya yang kita duk jaja-jaja cerita dia, maka itu juga termasuk dalam perkara yang haram. Ghibah yang disebutkan oleh Nabi kata ghibah ni, kata Nabi sebut dalam satu hadis, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadruna mal ghibah. Nabi pernah berkata kepada sahabat, tahu tak kamu apa dia ghibah? Tahu tak kamu apa dia mengumpat? Lalu sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui tentang mengumpat tu apa dia. Qala, maka kemudian Rasulullah berkata, Zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah tu adalah, mengumpat tu adalah kamu menyebutkan tentang saudaramu mengenai sesuatu yang dia tak suka. Maka tu adalah mengumpat. Kita tahu dah benda ni. Lalu sahabat bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Macam mana kalau apa benda yang aku sebut tu memang ada pada dia? Memang betul pun. Memang macam tu lah dia ni. Dia apa yang aku sebut tu bukan aku tipu. Memang benda tu ada. Lalu Nabi berkata, in kana fihi ma taqul faqad irtabtah.
Apabila apa yang kau sebut tu memang ada pada saudara kau, maka engkau telah mengumpatnya. Kau telah melakukan ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahattah. Kalau engkau, apa benda yang kau sebut tu tak ada pada orang tu, maka engkau telah melakukan buhtan. Engkau telah, bahasa kita sebut fitnah. Kita menuduhnya tanpa bukti. Ini hadis riwayat Muslim. Maka ghibah dan juga fitnah sama-sama haram, tak boleh dilakukan. Cuma ada pada waktunya dibenarkan untuk mengumpat. Masa bila boleh mengumpat, tuan-tuan? Bila boleh mengumpat? Yang pertama, boleh untuk mengadu kezaliman seseorang kepada kita. Macam contoh, kita nak mengadu kepada polis. Maka bagi tahulah. Kan? Yang tu tak ada masalah. Contoh nak kata, orang ni telah menzalimi aku. Ataupun kita nak minta tolong kepada seseorang daripada satu perbuatan yang mungkar. Jadi kita nak minta orang supaya menghilangkan kemungkaran yang orang tu buat. Maka kita cerita pada orang, dia ni sebenarnya ada buat begini. Jadi boleh tak tolong supaya kita hilangkan benda ni. Dia ni kuat minum arak contohnya. Jadi aku memang tahulah. Jadi aku terpaksa cerita kat engkau supaya kita dapat halang. Supaya dia tak minum arak lagi. Maka pada waktu tu dibenarkan. Ataupun pada contohnya nak minta fatwa. Tanya pada mufti ke, tanya pada ustaz ke apa kan. Ustaz, si A ni telah melakukan begini kepada saya. Jadi, apa hukumnya? Boleh ke? Apa yang dia buat tu betul ke? Dia ni suka buang sampah dekat sini. Kan? Tapi sebenarnya, kalau lagi bijak, tak payah sebut nama lah. Sebut situasi je apa yang berlaku kan. Tanpa sebut bagaimana siapa yang melakukan. Ataupun, satu lagi, menyebut tentang buruknya hafalan seseorang. Contohnya pada perawi hadis. Yang ni, mengumpat yang dihalalkan, mengumpat yang dapat pahala ni antaranya. Iaitu apabila ahli hadis, mereka berbincang tentang para perawi hadis. Jadi sebut perawi ni pendusta. Perawi ni hafalan dia tak kuat. Perawi ni begini-begini. Maka pada waktu tu, boleh. Ataupun satu lagi, apabila ada orang meminta, apa nama tu? Meminta nasihat. Contohnya aku nak kahwin dengan seseorang ni. Dia ni dah masuk Minang. Okey tak aku nak terima ke tidak? Maka kita tahu adanya keburukan orang tu. Maka kita pun cakap, dia ni pengalaman yang lepas dia suka pukul isteri. Maka boleh tak cerita? Boleh lah. Sebut tu lah. Dia ni dulu suka pukul isteri. Jadi kau fikir masak-masak lah kalau kau nak kahwin dengan dia. Dia ni dulu kedekut. Memang tak bagi nafkah langsung pada isteri. Maka pada waktu tu dibenarkan untuk menyebut. Tapi tak payahlah cerita panjang. Berapa lama dia buat macam gini. Ni amountnya macam ni. Tak perlulah. Yang penting kita cuma sebut kenapa. Apa masalahnya. Kadang-kadang kan orang datang nak jodohkan seorang dengan seorang kan. Kadang-kadang kan ada yang jadi kerja matchmaker ni. Nak jodohkan seorang. Jadi bila dia tanya okey ke dia ni. Maka kita kena bagi jawapan dengan jujur. Dia ni ada masalah. Dia tak jaga solat. Minta maaf dia tak jaga solat. Maka aku tak recommend. Pada waktu tu dibenarkan untuk buka aib. Sebab kita nak menyelamatkan orang tu daripada terjatuh. Yalah kalau dia kahwin dengan orang tu, ya Allah besarnya. Azab yang dia terpaksa terima. Kahwin dengan orang yang tak solat kan. Kesian. Ataupun macam-macam lah. Apa benda yang terpaksa kita ceritakan, maka kita ceritakan. Dan satu lagi, mungkin juga boleh dibenarkan, kata Imam An-Nawawi, dibenarkan untuk menyebut tentang kekurangan seseorang tu dengan perkara yang dah memang dikenali dia ni begitu. Contohnya kita sebut si buta. Dia ni yang si buta tu. Maka bolehlah. Memang dah dikenali dia ni, kalau sebut pasal orang yang buta dia ni lah. Maka tak ada masalah. Kan? Apa nama tu? Kalau ada ucapan yang lebih baik, maka itu lebih bagus. Contoh, ada gelaran Al-A'mash kepada siapa nama ni? Salah seorang perawi hadis kan? Ulama hadis, ada yang nama dia Al-A'mash. A'mash ni maksudnya dia ni masalah mata. Rabun kot. Orang rabun kan? Jadi gelaran dia A'mash. Orang yang ada masalah mata. Yang tu dibenarkan. Boleh lah. Tak ada masalah. Cuma kalau dapat menggunakan perkataan yang lebih baik, maka lagi elok lah.
Nah, orang Sarawak suka bagi nama kan, suka bagi nama panggilan, betul tak? Kan, saya, apa nama? Siapa nama tu? Sepupu. Odeng. Nama betul Zul Azhar. Cik tahu namanya, punyalah cantik kan, Nabi panggilannya Odeng apa kan, Odon nama panggilan. Nama sebenar kadang cik tahu. Apa nama sebenar? Disebabkan nama gelaran. Tapi apabila yang dipanggil tu tak ada masalah dengan nama-nama panggilan, maka okey je. Cuma kadang-kadang nama panggilan tersebut dia tak suka. Tapi orang still panggil. Pada waktu itu haram. Maka kita kena tahu bahawa dia tak ada masalah dengan panggilan tersebut. Okey, hadis yang seterusnya. Hadis ni sedikit panjang. Hadis ni berkenaan dengan Aisyah mengintip Nabi. Dia mengintip. Qalat Aisyah. Aisyah berkata, "Ala uhadithukum anni wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Qulna bala. Aisyah berkata, "Nak tak aku ceritakan kepada kalian satu peristiwa tentang aku dan Rasulullah?" Maka kami pun berkata, "Sudah tentu." Qalat lamma kanat lailati allati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha indi inqalaba fawada'a ridaahu wa khala'a na'layhi fawada'ahuma 'inda rijlayhi wa basata tarafa izarihi 'ala firashihi fattaja'. Kata Aisyah, satu malam giliran Rasulullah berada kat rumah aku. Ketika itu Rasulullah sudah pun menanggalkan pakaian dan meletakkan seliparnya dekat tepi kaki dia. Kemudian dia dah bentangkan kain di atas katil lalu berbaring. Falam yalbas illa raisa ma dhanna an qad raqadtu fa akhadha ridaahu ruwaidan wa anta'ala ruwaida wa fataha al-bab fa kharaja thumma ajafahu ruwaida. Kata Aisyah lagi, tidak lama kemudian Rasulullah menyangka aku ni dah tidur, dah lena dah. Lalu baginda pun memakai kain dia perlahan-lahan, kemudian memakai seliparnya ruwaida perlahan-lahan, kemudian membuka pintu dan keluar. Dan baginda menutup semula pintu tu perlahan-lahan. Slow-slow keluar kan. Aisyah waktu tu dah tidur belum? Belum lah. Tu yang dia boleh cerita balik ni. Dia berlakon je tidur. Faja'altu dir'i fi ra'si wa ikhtamartu wa taqanna'tu izari thumma talaqtu ala isrihi hatta ja'al baqi'. Aku pun lepas baginda keluar tu aku pun pergi cepat tutup kepala aku selubung penuh pakai baju, kemudian ikut Nabi sampailah ke Baqi'. Sampai rupanya Nabi pergi kat Baqi'. Baqi' ni apa tuan-tuan? Tanah perkuburan sebelah rumah Nabi tu. Ada nama dia Baqi'. Sampai sekarang masih ada lagi tanah perkuburan dekat sebelah Masjid Nabawi. Faqama fa'atala al-qiyam. Nabi berdiri dan Nabi berdiri lama, agak lama Nabi berdiri kat situ. Thumma rafa'a yadayhi salasa marrat. Kemudian Nabi mengangkat tangannya 3 kali. Nabi angkat kedua-dua tangannya 3 kali. Thumman harafa fanharaftu. Kemudian Nabi pun beredar, maka aku pun bergegas pulang. Aku pun lari jugalah. Sebab takut Nabi tangkap aku ada kat situ. Fa'asra'atu. Nabi bergegas. Aku pun bergegas lagi. Aku lagi berlari. Faharwaltu. Nabi berlari, aku lagi berlari. Kata Aisyah. Fa'ahdartu. Kemudian, akhirnya aku, dia sampai, aku lagi, awal lagi lah, masuk ke rumah. Fasabaqtuhu fadakhaltu falaysa illa an ittaja'tu. Kemudian aku dapat mendahului Nabi dan aku masuk dan terus berbaring, kemudian barulah baginda masuk. Maksudnya Aisyah dapat masuk lebih awal, dapat tinggalkan Nabi lah. Fadakhala faqala ma laki ya Aish hasya rabiyatan. Qalat qultu la syai'. Kemudian Nabi pun berkata, wahai Aish, kenapa engkau ni tercungap-cungap? Kenapa tercungap-cungap ni? Sambil-sambil baring tapi tercungap-cungap kan? Lalu aku pun berkata, tak ada apa-apalah. La syai'.
Tak ada apa-apa, wahai Rasulullah. Qala la tukhbirini aw la yukhbiranni al-latiful khabir. Baik engkau bagi tahu ke aku ataupun Tuhan yang maha lembut lagi maha teliti tu yang akan bagi tahu ke aku apa yang berlaku. Jadi Nabi cakap, baik kau bagi tahu. Qalat qultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi fa akhbartuhu. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, demi bapa dan ibuku yang menjadi tebusan. Lalu aku pun ceritakan kepada Rasulullah tentang apa yang berlaku. Qala fa anti sawadul ladzi ra'aitu amami. Oh, kalau macam tu engkau lah bayangan hitam yang aku nampak dekat depan aku tadi. Kata Nabi. Qultu na'am. Lalu kata Aisyah, ya. Falahadani fi sadri lahdatan auja'atni. Kemudian Rasulullah menepuk dadaku sampai aku rasa sakit. Nabi tepuk dada Aisyah sampai aku rasa macam sakit. Thumma qal. Lalu Nabi berkata, adhananti an yakhifallahu alayki wa rasuluh. Adakah engkau menyangka bahawa Allah dan Rasulnya akan curang pada engkau? Apa engkau ingat aku ni tak amanah ke? Dah memang giliran kau lah. Takkan kau takut aku pergi tempat lain kan? Qalat, mahma yaktumin nasu ya'lamhullah. Naam. Aku pun menjawab, apa-apa yang cuba dirahsiakan oleh manusia, pasti Allah tahu juga. Ya. Qala fa inna Jibril atadi. Lalu Rasulullah memberitahu, sesungguhnya tadi Jibril datang. Datang bertemu dengan aku. Hina ra'aiti fanadani fa akhfahu minki. Namun apabila melihat engkau, maka dia memanggil aku perlahan-lahan sehingga engkau pun tak dengar. Fa ahbabtuhu fa'ajabtuhu fa'akhfaituhu minki walam yakun yadkhulu alayki wa qad wada'ti thiyabak. Kemudian aku pun menjawabnya dengan perlahan dan supaya awak pun tak dengar, supaya engkau pun tak dengar. Dan dia tak nak masuk sebab engkau dah pun menanggalkan pakaian. Jibril tak nak masuk ke dalam rumah lah. Disebabkan Aisyah dah tanggalkan pakaian. Kita tengok Jibril yang malaikat pun, yang tak ada apa-apa pun masih hormat kepada Aisyah. Hormatnya dia kepada Nabi SAW. Padahal dia malaikat. Dia bukannya manusia yang ada nafsu ke apa. Wa dhanantu an qad raqadti fakarihtu an awqidhaki wa khashitu an tastawhishi. Nabi kata, dia tak nak masuk ke dalam rumah sebab engkau dah tanggalkan pakaian tadi, dan aku pun rasa macam engkau dah tidur, jadi aku tak nak kejutkan engkau. Aku risau engkau akan rasa keseorangan pula. Faqal inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi fatastaghfira lahum. Lalu Jibril berkata, sesungguhnya Tuhan kau memerintahkan engkau untuk mendatangi ahlul baqi. Pergi ke Baqi' tu, ke tanah perkuburan Baqi' dan meminta keampunan untuk penghuninya. Qalat qultu kaifa aqulu lahum ya Rasulullah. Lalu aku pun berkata, apa yang sepatutnya aku ucapkan kepada mereka, wahai Rasulullah? Apa aku nak sebut kepada ahli Baqi' ni, orang yang dah meninggal dunia ni, apa yang aku nak sebut? Qala quli assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insya'allaha bikum lalahiqun. Lalu Rasulullah pun mengajarkan doa yang boleh kita baca apabila kita pergi ke tanah perkuburan. Apa doanya? Tu. Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin. Salam sejahtera kepada penghuni di sini daripada kalangan yang beriman dan juga yang Islam. Wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Moga Allah merahmati orang-orang yang telah mendahului kami dan juga orang-orang yang akan datang meninggal kemudian. Wa inna insya'allaha bikum lalahiqun. Dan kami insya'allah dengan izin Allah akan menyusul kalian semua. Ini doa yang Nabi sebut. Jadi tuan-tuan, yang pertama, kita lihat bagaimana Aisyah ni memang kuat jealous. Tuan-tuan pernah tak keluar malam tiba-tiba isteri ngintip, gimana suami aku ni? Tengok aja kan.
Jalan keluar, ikut belakang. Bayangkan. Padahal yang dia buat ni kepada siapa? Rasulullah. Rasulullah ni orang yang paling amanah. Yang tak mungkin khianat. Tapi bila dah jealous, habis dia ikut. Memang sungguh-sungguh dia nak tengok kat mana Nabi SAW. Satu perkara yang kita boleh lihat yang menarik, Nabi SAW sangat menghormati isteri yang sedang tidur. Jadi yang ni antara perkara yang kita boleh ambil bagaimana akhlak Nabi. Sangat cakna, sangat prihatin tentang isterinya walaupun sedang tidur. Kan? Jadi nak pakai pakaian pun slow-slow, pakai selipar slow, buka tutup pintu pun perlahan-lahan. Semua Nabi lakukan secara perlahan-lahan sebab tak nak mengganggu Aisyah sedang tidur. Jadi baginda juga tak nak supaya Aisyah ni rasa macam mana Nabi ni tercari-cari kan. Jadi Nabi nak biar dia tidur ajalah tanpa dia terjaga. Maka ini adalah salah satu sunnah tidak mengejutkan pasangan. Apabila pasangan sedang tidur dan kita katalah nak keluar ke apa ke. Ni kadang-kadang terjaga sikit. Phone mana phone? Kejut terus. Phone ambil ni, phone. Terus isteri terjaga-jaga dengan tidur dengan susah tiba-tiba kan. Nak kena tolong cari telefon dia pula. Rupanya telefon kita bawah bantal aja. Kan? Punya sampai kita tak rasa emosi dan perasaan isteri ni terganggu. Bila kita kena buat macam tu marah pula kita. Tapi bila kita buat kat isteri kita rasa tak ada masalah pun. Ataupun kita hidup lampu lah apa kan. Belasah je lah, nasib lah aku nak cek barang. Kita tak ada pun rasa hormat. Kesian dia tengah tidur, biarlah. Pakai torchlight je cari barang, tak apa. Kan? Sepatutnya begitulah. Kita ambil sunnah Nabi ni, bagaimana Nabi sangat hormat. Menjaga perasaan isterinya dan sangat-sangat jaga walaupun isteri sedang tidur. Maka mudah-mudahan usaha kita tak hidupkan lampu tu ataupun tak buat bising waktu pergi toilet tengah malam supaya isteri biar tidur, pasangan kita tidur dengan aman. Kalau kita buat ni, mudah-mudahan itu akan menghasilkan pahala. Besar pahala mengikut sunnah Nabi SAW. Yang kedua, antara perkara yang Nabi SAW lakukan adalah Nabi memberikan penjelasan agar hilang syak wasangka tersebut. Apabila Aisyah tadi adanya rasa curiga tentang apa yang dilakukan oleh Nabi, maka Nabi buat apa tadi? Tepuk dada dia dan Nabi sebut, takkanlah aku nak curang pada engkau, takkanlah aku nak mengkhianati. Dalam hadis yang lain, pernah Nabi panggil sahabat. Apabila Nabi berjalan dengan seorang perempuan ni, sahabat nampak. Dah masuk waktu kita azan. Bismillah, alhamdulillah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Faedah yang kedua yang kita boleh ambil daripada hadis ni adalah Nabi segera memberikan penjelasan agar hilang rasa curiga isterinya. Dan benda ni memang Nabi pernah buat walaupun bukan pada isterinya sendiri. Contohnya ada sekali Nabi sedang beriktikaf di masjid, lalu baginda didatangi oleh Safiyah, isterinya yang kita sebut tadi tu. Pada 10 hari terakhir Ramadan, Nabi memang akan berada di masjid. Memang tidur kat masjid lah. Jadi Safiyah datang jumpa dengan Nabi saja, mungkin nak berbual ke apa, nak bincang sesuatu ke apa. Kemudian Nabi pun menghantarkan Safiyah pulang ke rumah. Dan Nabi kata pada Safiyah, jangan cepat sangat, nanti aku teman. Jadi waktu tu rumah Safiyah berada di rumah Usamah. Lalu Nabi pun hantar Safiyah pulang. Bila dalam perjalanan tu mereka jumpa dengan 2 orang lelaki Ansar. Dan mereka memandang Nabi. Mereka sedang melihat Nabi lah. Tengok Nabi jalan dengan perempuan kan. Jadi dia pun tengok lah. Bila mereka lalu, Nabi pun sebut, sini. Ni adalah isteri aku, Safiyah binti Huyai. Lalu mereka pun berkata, Subhanallah ya Rasulullah. Maha suci Allah wahai Rasulullah. Maksudnya cakap, kami tak fikir apa-apa pun. Tak ada pun kami sebut macam tu. Tapi Nabi pun sebut apa? Inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Wa inni khashitu an yulqiya fi anfusikuma syai'a. Sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam diri manusia melalui pembuluh darahnya. Dan aku risau, aku khawatir adanya prasangka yang buruk pada diri kalian. Jadi Nabi terus terang. Jadi bila kita ni melakukan sesuatu yang suspicious, maka kita kena sebutlah. Kan? AJK masjid tengah korek ni. Korek
tabung masjid. Orang pun tengok, siapa ni? Sisi kami nak betulkan dia, ada masalah dia kan. Kita terus terangkan lah apa dia yang berlaku. Bila orang tengok pelik apa semua kan. Jangan kita diam je. Kan? Walaupun kita tak buat benda salah, tapi kadang-kadang kita kena fikir yang apa yang kita lakukan tu menimbulkan syak wasangka. Maka begitulah keadaan Nabi. Nabi terangkan apa yang Nabi lakukan waktu Nabi keluar tadi. Jangan kita buat bila orang rumah tanya, abang pergi mana tadi bang? Adalah. Ni boleh padah. Lagilah panas hati kan orang rumah. Dia dah lah jealous tadi, keluar tak bagi tahu apa semua, tiba-tiba balik tak bagi tahu apa. Jadi perkara ni tak sepatutnya kita lakukan. Maka kita kena menenangkan hati, perasaan pasangan kita. Dan yang ketiga, apabila macam tengok, yang kita boleh tengok juga adalah boleh untuk seseorang itu menyelidiki pasangannya kalau dia rasa adanya sesuatu lah. Tapi sebenarnya bila saya cek balik, kebanyakan para ulama tidak membenarkan untuk kita panggil apa, mengintip pasangan. Walaupun pasangan kita sendiri tak dibenarkan untuk mengintip. Tak boleh untuk kita mengintip pasangan. Walaupun pasangan sendiri. Sebab kita memang kan apa, wala tajassasu, kita tak dibenarkan untuk tajassus, mencari-cari keburukan. Dan kita tak boleh untuk mendengar-dengar perbualan orang yang kita tahu orang tu tak suka dengar. Kan kadang-kadang kan suami tiba-tiba ataupun isteri tengah cakap dalam telefon, kita pun apa benda ni cakap ni. Kita pun pergi duduk kat sebelah pintu kan. Apa benda dia cakap. Sedangkan kita tahu dia lari, dia tak nak kita dengar benda tu. Boleh ke tidak apa yang kita lakukan tu? Ada satu hadis tuan-tuan. Nabi kata dalam hadis riwayat Bukhari. Ada riwayat Bukhari. Nabi SAW kata, man tasamma'a hadith qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunaih al-anuq yaumil qiyamah. Barang siapa yang mendengar perbualan satu kaum dalam keadaan mereka tak suka untuk didengari perbualan tersebut, dituangkan di telinganya cairan tembaga pada hari kiamat. Bukan main-main dengar-dengar perbualan orang yang orang tak suka dengar. Kita saja je duduk mengintip ataupun duduk diam-diam pergi tepi kan, nak dengar perbualan orang. Perkara tersebut termasuk dalam dosa besar. Sebab balasannya, azabnya sangat-sangat besar. Dan termasuk dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi letakkan salah satu daripada dosa besar. Jadi kalau ada mungkin kecurigaan yang sangat-sangat besar kan dengan pasangan, maka bolehlah untuk mungkin kita lakukan sesuatu ataupun slow talk lah dengan dia. Kan kita kenal dia kan macam mana kan. Tapi lah zaman sekarang ni kadang-kadang pelik-pelik benda yang berlaku kan. Lain macam ke mana-mana bawa telefon dan lepas tu bila minta nak tengok, nak pinjam tak bagi ke apa semua, maka kita akan ada curiga lah. Pada waktu tu curiga kita tu mungkin berasas. Pada waktu tu mungkin boleh minta orang lain yang tolong ni juga ke, dan juga bincang betul-betul lah. Pada waktu tu mungkin inilah ada sebahagian yang membenarkan untuk selidik pasangan. Boleh macam mana yang Aisyah lakukan tadi tu. Boleh untuk diselidik. Dan satu lagi menunjukkan bahawa tak payahlah sampai bergaduh apabila pasangan selidik kita. Contoh Aisyah buat kan, Nabi pun tak adalah marah. Nabi pun tenang, relax je Nabi terangkan. Maka tak adalah sampai marah. Kenapa buka telefon? Cik minta kebenaran. Kita tak tahu apa tu. Tak hormat privasi semua. Kan? Perkara ni sepatutnya tak berlaku dalam orang yang berkahwin. Sepatutnya kita dah jadi partner kan. Okey. Jadi insyaAllah kita berhenti setakat ni. Nanti kita akan sebut tentang bila Nabi tepuk tu adakah maksudnya Nabi pukul isteri. Bukan pukul tuan-tuan. Yang tu teguran Nabi. Nanti kita akan terangkan pada minggu hadapan insyaAllah. Jadi kita berhenti setakat ni. Masih dah habis. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.